Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Sarah binti Muhammad Zaidi, nombor matrik A175198. Pada perbatangan kali ini, saya memilih tajuk kajian sifat ideologi bagi larutan bata tepung beras dan gelatin di bawah penerbit Dr. Wahaya, Dr. Yusuf dan Dr. Ma'ruf di bawah Fakulti Sains Teknologi. Dalam pendahuluan, gelatinasi ialah satu proses apabila butiran kanji dipanaskan dengan kehadiran cecair mengakibatkan ganda membekak dan menghasilkan cecair likat untuk memberikan kualiti yang diingini kepada produk makanan. Seperti yang dilihat dalam rajah berikut, keadaan itu berlaku apabila nasi itu dimasak. Butiran kanji mula menyerap air dan membekak seperti belon. Apabila suhu meningkat, butiran terus menyerap lebih banyak air sehingga ia mencapai isi padu maksimum yang dipanggil suhu gelatinisasi. Berkait tajuk kajian ini, ada beberapa penyelidik telah mengkaji ciri ideologi sistem adunan tepung beras untuk menentukan kualiti produk makanan. Sebagai contoh, diorang menyiasatkan penambahan soya dan tepung beras ke atas ideologi adunan dan kualiti nugget ayam goreng lemak dalam. Kajian itu melaporkan bahawa pengambilan salutan meningkat dengan peningkatan keterlikatan. Penambahan, garam sangat mempengaruhi kelikatan dan sistem adunan seperti yang dilaporkan oleh Zhu dan Adi. Peter Wong juga mengaji kesan berat molekul zatan dan garam terhadap sifat ideologi kanji beras. Dilaporkan bahawa semua pas mempamerkan penipisan reject bergantung masa zotrofik dengan tingkah laku tegasan hasil berkundangan dengan peningkatan beras molekul, tetapi bergantung kepada garam yang ditambah. Untuk pemasaran kajian pula, untuk mendapatkan kualiti produk yang dikehendaki, pemahaman tentang proses gelatinisasi adalah mesti. Oleh itu, faktor ciri gelatinisasi dan sifat ideologi tepung beras harus diketahui sewaktu dipanaskan. Sebahagian daripada kajian literatur ini, banyak kajian telah meneroka sifat fizikokimia tepung beras, tetapi sedikit kajian telah membincangkan hubungan antara pemanasan masa larutan tepung beras ke tahap gelatinisasi dan parameter ini. Objektif kajian ini dijalankan untuk menentukan kesan masa pemanasan ke atas gelatinisasi ciri dan sifat ideologi dan dengan memperbagaikan tahap gelatinisasi tepung beras. Metodologi kajian ini adalah yang pertamanya, kira-kira 2 kilogram tepung beras dicampur dengan 6 kilogram air suling untuk mendapatkan nisbah sampel air pada 1:3. Spesies kanji ada dipanaskan dalam tep mandi air 80 degree dengan pengacau atas kepala selama 0, 20, 40, 60 dan 90 minit. Suspensi kanji yang dipanaskan segera direndam dalam bekas dengan nitrogen cecair. Selepas sampel dibekukan sepenuhnya, sampel disimpan dalam suhu negatif 30 degree dan dikeringkan beku dalam pengering beku sehingga kandungan lembapan melah. Sampel kering beku dipisah, dianyat dan disimpan dalam desikator sebelum digunakan selanjutnya. Terdapat 3 kajian yang akan dilakukan ke atas sampel ini, iaitu penentuan darjah gelatinisasi, mikroskop pengibas elektron dan kajian tingkah laku viskoelastik. Untuk penentuan darjah gelatinisasi dilakukan menggunakan meter Toledo instrumen DSC 822. Sampel kanji kering beku adalah ditimbang dalam kuali DSC aluminium dan air suling ada ditambah untuk mendapatkan nisbah 1:3 pas kanji. Kuali telah ditutup rapat dan distabilkan selama 1 jam. Kuali kemudian dipanaskan dalam jarak 25 hingga 120 degree pada kadar pengemasan 10 degree per minit. Kuali kosong digunakan sebagai rujukan. Data yang diperoleh daripada analisis telah dinilai dengan menggunakan periksaan STAR. Darjah penjaritan dikirim menggunakan 100 yang ditolakkan dengan hasil entafi gelatinisasi tanaman selepas 10 minit pemanasan dan dibahagikan dengan entafi gelatinisasi dinomilisasi tanpa pemanasan dan diharapkan dengan 100. Tepung beras komersial mikrostruktur tepung beras tidak dipanaskan dan dipanaskan telah diperhatikan menggunakan mikroskop elektron pengimasan pada foton pecutan 8 kV dengan salutan sepata. Jarak kerja spesimen kerja ialah 9 mm. Imej elektron sekunder dirakam secara digital pada pembasaran 2000 kali. Bagi tingkah laku viskoelastik, perubahan disebabkan oleh kesan suhu memasak pada adunan, modulus penyimpanan dan modulus kehilangan. Dipantau sebagai fungsi suhu dan ditentukan menggunakan ujian ayunan dinamik. Selepas keseimbangan pada suhu awal 25 degree selepas 5 minit, sampel dipanaskan secara berterusan pada 2.5 degree per minit sehingga suhu air 100 degree. Semasa proses pemanasan, sampel telah dicukur pada frekuensi tetap 1 Hz dan amplitude tarikan sebanyak 1%. Modulus toran dan modulus kehilangan dipantau secara berterusan semasa ujian ideologi dinamik. Ujian diulang sekurang-kurangnya 3 kali. Semua analisis telah dilakukan dan dilaporkan dengan min nilai. Data nilai dengan analisis variance dan diujian perbandingan berganda. Dukan dengan aras keertian P lebih kurang 0.05 digunakan untuk menentukan perbezaan antara kesan tempoh pemanasan terhadap kualiti parameter sampel. Rajah menunjukkan darjah gelatinasi tepung beras selepas kosong 20, 40, 60 dan 90 minit pemanasan. Tepung beras tanpa rawatan pemanasan dikira sebagai sifar darjah penjelatinan. Darjah penjelatinan untuk semua rawatan sampel meningkat dengan peningkatan masa pemanasan sehingga 60 minit. Selepas 60 minit pemanasan, tepung beras tidak menunjukkan perbezaan yang ketara dalam darjah penjelatinan. Darjah penjelatinan tertinggi yang diperoleh daripada tempoh pemanasan 90 minit ialah 83.74%.
menunjukkan bahawa 16.26% daripada kanji kekal tidak terjelatin selepas 90 minit pemanasan. Secara keseluruhan, keputusan yang ditunjukkan dalam kajian ini menunjukkan di mana peningkatan masa pemanasan didapati meningkatkan darjah penjelatinan. Darjah 2A hingga F menunjukkan imej scanning elektron mikrometer bagi struktur mikro daripada tepung beras. Daripada imej, struktur morfologi tepung beras komersial darjah 2A adalah bulat dan sfera besar 1.8 hingga 5.6 mikrometer. Butiran kecil yang dikelompokkan untuk membentuk populasi kronia. Manakala struktur morfologi bagi tepung beras tanpa rawatan pemanasan darjah 2B dilihat serupa dengan tepung beras komersial, tetapi saiznya lebih besar, kira-kira 3.9 hingga 6.4 mikrometer. Perbezaan dalam butiran saiz antara dua tepung ini disebabkan oleh rawatan disampurkan pada tepung beras tanpa tempoh pemanasan. Tepung beras ini dicampur dengan air sebelum buku kering yang menyebabkan pengembangan dalam saiz butiran. Rawatan pemanasan menjejaskan perubahan struktur kepada sampel tepung beras yang lain. Darjah 2C hingga 2F menunjukkan perubahan struktur dalam 20, 40, 60 dan 90 minit rawatan pemanasan. Morfologi struktur adalah sfera dengan sedikit kehilangan butiran ciri apabila tepung beras dipanaskan dalam 20 minit. Ia adalah menganggap bahawa butiran kanji menyerap air, membekak dan pecah pada kadar yang berbeza. Saiz diameter adalah kira-kira 4.7 hingga 7.4 mikrometer. Sebaliknya, kebanyakan daripada butiran telah pecah apabila tepung beras dipanaskan dalam 40 minit. Saiz diameter adalah antara 3.2 hingga 8 mikrometer. Akhirnya, butiran tepung beras hancur sepenuhnya apabila dipanaskan dalam 60 dan 90 minit menandakan selesai jelatinisasi kanji. Pembebasan komponen larut dan amilosa semasa rawatan haba telah mengakibatkan kekosongan butiran kanji yang mungkin bertanggungjawab untuk penghadratan yang lebih baik di proses kanji. Berdasarkan Rajah 3, terdapat 3 tahap storan modulus storan pada tepung beras komersial dan tidak dipanaskan dari 25 hingga 100 degree. Pada suhu di bawah daripada 3.2 degree, terdapat modulus storan tetap tepung beras komersial pada 1.3 kepal dan kemudiannya dinaikkan apabila tepung beras dipanaskan sehingga 73.2 degree. Pada suhu 77.7 degree, modulus storan daripada tepung beras komersial mencapai maksimum modulus storan 40 kepal dan kemudian menurun. Untuk tepung beras yang tidak dipanaskan, modulus storan ialah 200 sehingga ia dipanaskan sehingga 75%. Selepas 75 degree, sampel modulus storan telah meningkat secara drastik dan mencapai maksimum modulus storan pada 3.28 kepal. Suhu puncak modulus storan ini ialah 80.4 degree. Modulus storan sampel meningkat secara beransur-ansur dan menjadi malam pada 3.71 kepal. Pada suhu 85 degree, modulus storan beras yang tidak dipanaskan tepung berkurangan. Chen ada mengklasifikasikan yang pertama, peringkat modulus storan berubah sebagai tahap molekul kanji tenaga yang diserap mengakibatkan adunan tepung beras lebih lembut. Ciri-ciri modulus storan pada tahap kedua adalah disebabkan oleh gelatin denaturasi dan pembekakan kanji. Tahap ketiga, modulus storan corak lengkung terhasil oleh kestabilan campuran yang disebabkan oleh protein gelatin dan molekul kanji. Ia adalah dinyatakan bahawa tahap pembekakan butiran kanji membawa kepada proses gelatinisasi. Kajian ini menyiasat kesan masa pemanasan terhadap ciri gelatinisasi dan sifat biologi oleh mengubah tahap gelatinisasi tepung beras. Ia adalah mendapati bahawa tahap gelatinisasi, darjah penjelatin tepung beras meningkat dengan peningkatan tepung pemanasan sehingga 60 minit. Selepas 60 minit daripada pemanasan, tepung beras tidak menunjukkan perbezaan yang ketara dalam darjah penjelatinan. Permukaan puncak endoterma berkurangan daripada tepung beras tanpa rawatan pemanasan kepada tepung beras yang dipanaskan selama 90 minit. Butiran kanji juga menjadi bengkak, hancur dan kehilangan sfera terbentuk apabila dipanaskan dalam tempoh yang lebih lama, menunjukkan peningkatan tahap gelatinisasi tepung beras. Semasa adunan tepung beras menunjukkan tingkah laku penimpisan rincin sejak kelikatan berkurangan dengan peningkatan kadar rincin. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.